Ada yang mengatakan tahun ke-12 kenabian, ada yang mengatakan tahun ke-8 kenabian, ada yang mengatakan tahun 10 kenabian. Maka kesimpulan daripada situ, hukumnya harus nak sambut hilang pun tak ada masalah. Nak sambut dalam bulan Ramadan, silakan. Nak sambut pada bulan Syawal pun silakan. Tak tahu apa tu ada orang buat majlis Isra dan Mi'raj bulan Dzulqa'dah contohnya. Tak ada masalah, boleh. Bahkan kalau kita tengok kita kat Malaysia ni, kita banyak kita ikut orang daripada ikut sunnah. Apa beza ikut orang dengan ikut sunnah? Ikut orang buat, kita buat. Ikut sunnah, kita ikut Nabi, bukan kita ikut orang. Tapi kalau ikut orang, kita orang buat, kita pun buat sama. Maka kita kata kat sini, kita bukan nak ikut orang, tapi kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Maka kita jadikan apa-apa kesulitan sekalipun, maka tujuan kita tak lain dan tak bukan yang pertama untuk dapatkan amal. Yang kedua, untuk kita saling ingat mengingati di antara satu sama yang lain. Pada Islam itu tertegak dengan peringatan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran banyak ayat-ayat qul. Apa dia qul? Apa yang maksud qul? Katakan. Katakan itu maknanya sampaikan, sebarkan. Itu maksud qul. Sebab itu kalau kita tengok di sana, ada orang yang kadang-kadang dia sambut berbagai perayaan-perayaan yang di dalam Islam ini, atau perayaan di dalam Islam yang disambut contohnya awal Muharram, dengan dakwaan ataupun kepercayaan hijrah Nabi SAW berlaku pada bulan Muharram. Maka siapa kata hijrah Nabi pada bulan Muharram? Tidak, bukan pada bulan Muharram. Sedangkan hijrah Nabi berlaku pada bulan Rabiul Awal. Bahkan ada juga pandangan yang mengatakan berlaku bukan pada bulan Rabiul Awal. Dan ketika mana hijrah Nabi SAW pada waktu tersebut belum lagi, iaitu belum lagi diadakan takwim ataupun kalender hijrah. Maka bila buat kalender hijrah pada zaman Umar bin Khattab, dia yang buat kalender hijrah yang menentukan bila, berapa bulan-bulan yang terdapat. Kalau Islam tak ada, semuanya permulaan tahun hijrah itu ada yang minta bagi cadangan kepada Umar bin Khattab, apa kata kalau kita jadikan bulan Ramadan bulan yang pertama. Datang cadangan yang lain, apa kata kita jadikan bulan Dzulhijjah bulan yang pertama kerana orang buat haji. Ada pula cadangan yang lain, apa kata kita letakkan pada bulan-bulan yang tertentu. Akhir sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memilih bulan Muharram sebagai bulan yang pertama sekali. Inna iddatash shuhur 'inda Allahi 12 syahra. Dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Mana bulan yang mula tak kisah mana-mana yang mula sekalipun, tetapi tetap jumlahnya adalah 12. Baik. Maka kita yang menyambut sambutan Isra dan Mi'raj ini, mungkin kita nak ambil suasana yang pertama. Yang keduanya pula mungkin nak ambil semangat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kerana pada setiap bulan kita merayakan upacara-upacara yang tertentu. Tidak ada masalah selagi mana benda yang kita buat ini tidak terkeluar daripada prinsip-prinsip asas Islam. Antaranya dalam bab perkara taklim, nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat, dan juga nak menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu menjadi kewajipan bagi semua kita, lelaki dan perempuan, tua dan muda, kecil dan besar, sebagaimana Nabi SAW sebut, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang beriman. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan, tak terkecuali sedikit pun. Kadang-kadang kita belajar ilmu secara formal, kadang-kadang secara tidak formal. Maka ini antara kita belajar secara tidak formal berkaitan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Secara formalnya mungkin kita boleh belajar daripada kitab-kitab sirah, bermula daripada satu bab ke satu bab, supaya kita dapat gambaran yang lebih detail. Kerana bila disambut sambutan yang sebegini, menceramah nak menceritakan keseluruhan daripada peristiwa mungkin memakan masa. Sebab tu kadang-kadang ditumpukan, difokuskan pada beberapa bab yang tertentu sahaja. Ada masjid yang buat tajuk borak. Panjang-panjang cerita Isra Mi'raj itu borak yang jadi fokusnya. Ada orang yang ambil dalam bab yang lain, cerita tentang bab masjid. Ada orang yang ambil dalam bab Mi'raj Nabi, dibawa pula cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Sebab kita takut kerana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada juga kisah-kisah yang tidak benar, yang tidak sampai ke darjat yang sahih. Apa dia kisah-kisah yang tidak benar sebelum kita ceritakan? Iaitu antaranya kisah peristiwa hadis yang dibawa cerita tentang
yang Nabi SAW diperlihatkan tentang orang yang menghantuk kepalanya pada batu sehingga pecah kepalanya, kemudian dijadikan kepalanya semula dihantuk balik. Maka semuanya tidak di kalangan ulama dalam mentasahkan ataupun mentadbirkan hadis-hadis tersebut. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah yang muktabar, semua mereka melarikan diri daripada cerita ini, melainkan mereka ambil poin yang penting. Sebelum daripada peristiwa Isra' Mi'raj, ketika berlaku Isra' dan Mi'raj, dan ketika mana di-mi'rajkan Nabi SAW, dan juga poin yang paling penting sekali adalah dalam bab berkaitan tentang perkara solat. Ini adalah poin yang patut-patut untuk kita fokuskan berkaitan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kalau kita lihat secara umumnya, peristiwa ini menunjukkan tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan seorang manusia yang mana kekuatan yang ada pada manusia itu kekuatan yang cukup berhad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Hei manusia, kamu fakir, kita ni fakir. Dijadikan Allah memang air yang paling hina sekali. Keluar kita ni daripada garkak lelaki, tempat keluarnya air kecil. Masuk juga tempat yang keluarnya juga air kecil daripada kemaluan seorang perempuan. Berada tempat yang najis. Duduk pula dalam perut, yang dalam perut itu pelbagai benda-benda yang ada kat situ. Keluar pula dalam keadaan bogel. Allah jadikan daripada benda yang hina. Apa tujuannya? Supaya nak tunjukkan kepada manusia, ini manusia kamu ni tidak ada apa-apa, melainkan kami yang berikan. Ini yang Allah nak gambarkan kepada kita. Sebagaimana kata Imam Atha'illah As-Sakandari. Apa kata Imam Atha'illah As-Sakandari? Dia kata, an'ama 'alaika awalan bil ijab wa thaniyan bi tawallid ibadah. Hei manusia, kami jadikan kamu mula-mula sekali, iaitu nikmat yang pertama kami berikan kepada manusia, iaitu nikmat kamu tidak wujud di atas muka bumi Allah. Kita tak wujud pun, kita tak kenal pun dunia, tapi Allah yang memperkenalkan kita kepada dunia dengan cara melahirkan kita, menjadikan kita sebagai manusia yang dapat dilahirkan oleh ibu kita. Asalnya kita tidak ada, diadakan kita. Ini nikmat paling pertama. Wasaniyan bitawalil ibadah. Dan nikmat yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, iaitu nikmat yang datang seterusnya. Nikmat penglihatan yang Allah beri, nikmat telinga yang Allah yang mendengar yang Allah berikan, nikmat mulut yang boleh bercakap, nikmat tubuh badan yang diberikan kita boleh bergerak ke sana kemari. Maka semua nikmat-nikmat ini ada tuntutannya dan ada kerja-kerja yang kita mesti buat. Bukan semata-mata Allah jadikan begitu saja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatayn. Hei manusia, betulkah kami jadikan bagi kamu dua mata, wa lisanan wa syafatayn, dan kami jadikan kepada kamu iaitu lidah dan dua bibir mulut, wa hadainahu najdain, dan kami juga tunjukkan kepada kamu dua jalan yang kamu boleh pilih, jalan yang baik dengan jalan yang tidak baik. Fama ta'amal aqabah fadku raqabah au ta'am fi yawmin masrabah. Yatim anda berapa sampai ke akhir ayat. Jadi Allah nak tunjukkan kepada kita, kamu manusia, aku berikan nikmat mata untuk kamu tengok. Fa'talibu ya ulil absar. Ambil ihtibar, wahai orang-orang yang ada mata. Allah sebut kepada kita, fa'talibu ya ulil absar. Manusia, ambillah ihtibar pada mata yang kami telah berikan kepada kamu. Tengok pada apa yang telah kami jadikan dengan kuasa kami. Sebab itu bila kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah memulakan dengan istilah Subhanah. Apa maksud Subhanah? Subhanah, Maha Suci aku, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak tunjukkan kepada kita, aku yang paling kuat, aku yang paling hebat, aku yang paling mulia, aku yang paling perkasa. Aku boleh buat apa yang manusia tak boleh buat. Bahkan daripada sekecil-kecil benda, Allah boleh ciptakan nyamuk, Allah boleh ciptakan lalat, Allah boleh ciptakan kuman, Allah boleh ciptakan virus yang paling kecil. Kenapa aku tak boleh buat benda yang paling besar dan benda yang paling hebat? Tak mustahil sedikit pun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada perkataan pun yang setanding dan paling layak untuk diberikan kepada Allah, iaitu kalimah Subhanah.
Kita sayang kepada Nabi SAW. Kita sayang kepada ibu dan bapa kita. Kita sayang kepada keluarga kita. Kita tak boleh ucap Subhana Muhammad SAW. Tak boleh, haram pun. Keluar daripada agama. Siapa-siapa yang berucap dan menggunakan kalimah Subhana. Kita sayang kat ibu bapa kita. Kita tahu Allah suruh kita buat baik kat ibu bapa kita. Kita ucap Subhana, bapa aku, maha suci bapa aku. Tak boleh sebut. Kerana istilah Subhana ni hanyalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang layak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana nak mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang ada pada makhluk dan yang menyamai dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala dah tekankan kepada kita dalam ayat berkaitan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, iaitu untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap benda yang berlaku Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Baik perkara itu adalah perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang baik, maka tidaklah kita mampu untuk nak buat segala sesuatu melainkan Allah yang mengajarkan kepada kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada benda pun yang mampu dijadikan dan tidak ada kekuatan sedikit pun melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah nak didik kita dan nak tunjukkan kepada kita yang pertama sekali tentang kekuasaan dan kuasa Allah yang boleh buat apa saja yang Allah nak buat. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang rahimahumullah. Yang kedua daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita nak nampakkan dan kita nak tunjukkan kat sini, iaitu tentang perkara mukjizat. Di dalam Islam ini ada beberapa perkara yang kita namakan sebagai amrun khariqun lil 'adat, benda yang berlawanan dengan adat. Banyak dalam Islam ini benda yang berlawanan dengan adat, yang kadang-kadang akal manusia ni tak mampu pun nak fikirkan tentang perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, kerana hebatnya Allah yang menciptakan, iaitu perkara-perkara tadi. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkara-perkara yang pelik yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Innamal ayatu 'indallah, Allah kata. Innamal ayatu 'indallah. Sesungguhnya petanda-petanda itu datang daripada Allah. Sesungguhnya kekuatan-kekuatan itu datang daripada Allah. Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada kekuatan manusia. Manusia yang kuat macam mana sekalipun dia tetap ada kelemahan-kelemahan. Bahkan kuat dia sekalipun tetap datangnya juga kekuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan manusia tak mampu sedikit pun untuk nak buat sesuatu benda, melainkan dia tidaklah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah berlaku. Seorang hamba Allah, saya baca dalam satu buku. Seorang hamba Allah ini dia berjaya sebagai pendakwah. Pendakwah pergi berdakwah pada satu tempat yang mana semua orang kat situ ni adalah orang bukan Islam. Orangnya adalah orang bukan Islam. Bila sampai dekat situ, dia pun ceritakan tentang kebaikan, kehebatan yang ada pada agama Islam itu. Dan apa kata orang bukan Islam itu? Dia kata kalau betul agama engkau Islam itu satu agama yang benar, dan Allah Tuhan yang engkau sebut itu Tuhan yang benar. Kami ini dah lama dah tempat kami tak turun hujan. Boleh tak kau minta turunkan hujan kepada kami, nescaya kami akan beriman dengan Tuhan yang turunkan hujan kepada kami. Kalau betul agama engkau benar, tunjukkan bukti. Kami tak nak cakap-cakap kosong saja. Ni sebab tu yang kadang-kadang benda-benda yang berat-berat yang macam ni kita tak mampu nak berhadapan. Bila mana mereka tidak ada kepercayaan yang kuat, maka mereka akan cari benda-benda logik untuk mereka sandarkan kepercayaan mereka tadi. Minta kepada pendakwah tu, kalau betul agama engkau agama yang benar, silakan. Silakan minta kepada Tuhan kau turunkan hujan kepada kami. Kami dah lama dah tak dapat hujan. Maka pendakwah tadi dia rasa susah hati. Apa dia kata? Bukan aku yang turunkan hujan. Yang turunkan hujan adalah apa? Ya, memanglah Allah dan engkau kata apa turunkan hujan ni, taklah kata Tuhan engkau suruh turunkan hujan. Kalau hebat tak nak Tuhan kau. Waktu tersebut Allah campurkan dalam hati dia ilham. Ilham apa? Ilham untuk bagaimana caranya. Iaitu dalam pada waktu tersebut dia kata tidak ada kuasa pun yang paling layak untuk aku minta melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia buat? Dia angkat tangan minta doa. Ya Allah, dia kata kalau dia kata kau turunkan hujan kepada aku, minta tolong sangat-sangat turunkan hujan kepada aku. Kerana disebabkan hujan ini, maka satu kampung ini akan masuk Islam dan masuk dalam agama. Dengan keberkatan yang ada padamu ya Allah, kehebatan yang ada padamu,
hujan pada waktu tersebut, satu kampung masuk Islam. Ini kita katakan kepentingan, kepercayaan dan pegangan, sehingga menyebabkan Allah jadikan setiap permintaan kita itu dimakbulkan Allah dengan syarat keimanan yang betul hebat. Iman yang betul-betul minta pada Allah jadi. Batu hari ini kadang-kadang kita tengok, kita bukan tak tahu, ramai orang yang sebut, ustaz-ustaz acapkan dia sebut, kita orang yang biasa, kita tahu ayat kursi ini ayat pendinding. Ayat kursi ini dijadikan sebagai ayat pendinding, nak dinding rumah, nak dinding daripada segala benda gangguan-gangguan yang lain, kita boleh gunakan pada setiap ketika dan setiap masa. Kita tahu, tapi kenapa bila kita baca benda tadi itu seolah-olah macam tak menjadi? Kadang-kadang kita marah pula, kita tanya ustaz, saya nak dinding rumah saya ni dah 3 kali dah pencuri masuk ni. Orang ni dah seorang Allah tak. Parking kereta kat dalam rumah ni, orang datang pecahkan cermin kereta, ambil barang dalam rumah. Rumah dah tutup rapat, tiba-tiba ada orang boleh pecah masuk ambil barang dalam rumah. Sampai ke satu tahap pun dia kata, saya ada kata ustaz, kalau saya setiap hari dia kata saya akan biasa, saya dalam rumah saya akan simpan duit 10,000 balik orang. Saya akan letakkan duit dalam rumah saya RM10,000. Apa tujuan saya letakkan RM10,000? Sebab apa? Sebab saya takut kalau pencuri masuk, saya tak ada apa-apa, dia buat apa-apa dekat saya, dia bunuh saya ke, dia ikat saya ke, dia belasah ke. Paling saya takut dia tangkap anak saya yang perempuan, dia rokok kat depan saya tak sanggup. Biar saya simpan siap-siap. Dia datang, kau nak apa? Kau nak duit? Kau ambil duit ni, kau keluar. Akan macam tu sekali. Ini orang kaya. Maka orang-orang yang macam ni, dia tak percaya. Tak percaya kita tak mau. Bagaimana hari ini kita dalam bab betul Allah suruh ikhtiar kita letak mangga, kita kunci rumah, tapi ada satu benda yang kita panggil tawakal. Tawakal ini kerja hati, ikhtiar kerja badan, kerja fizikal. Macam kita naik kereta, lepas kita tinggal tepi jalan, kunci dulu kat dalam kereta. Orang tanya tak cabutkan kunci, tak apa, Allah ada, Allah akan jaga punya. Allah Al-Hafiz. Apa dia Al-Hafiz? Maksud nama Allah, salah satu sifat Allah. Allah itu iaitu Maha menjaga. Takkan Allah tak boleh jaga kereta fizik ni, kereta Innova, tak boleh jaga. Contohnya bertauhid je. Maka aku pula selalu datang kat surau ni. Takkanlah Allah tak jaga. Intan surullah ayat surkum wa yusabit aqdamakum. Keluar pula ayat Al-Quran. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Aku dah tolong macam-macam dah agama Allah. Takkan Allah tak boleh tolong jaga kereta aku? Tak boleh. Sebab ikhtiar wajib. Dalam Islam, ikhtiar mesti wajib. Tapi ada satu benda lagi yang datang daripada kekuatan iman. Apa dia kekuatan iman tadi? Iaitu dalam bab yang dinamakan tawakal. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus harap daripada rahmat Allah. Maknanya kita waktu yang sama kita tawakal pada Allah. Tawakal ni pada hati. Maknanya orang yang takut, tak sanggup, bahkan dia tak letakkan pergantungan dia kepada Allah, orang ni boleh jadi syirik. Seolah-olah Allah tak boleh jaga dia. Yang setiap kita kena buat, tapi satu benda yang dinamakan tawakal. Dan tawakal ni kerja hati kita hasil daripada iman yang kuat. Orang yang nak tawakal ni, maka ada cara-cara yang tertentu. Yang setiap kita kunci rumah. Iman kita pula kita percaya. Dan juga kita ada amalan kita yang dibawa datang daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW ketika mana Nabi nak berhijrah keluar daripada rumah dia, nak pergi ke Madinah, Nabi perintahkan Ali kalau mau wajah tidur kat tempat dia. Itu ikhtiar. Apa dia tawakal Nabi? Iaitu dengan kapan Nabi bacakan waja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Allah suruh Nabi kita kau baca ayat Al-Quran sebagai salah satu amalan engkau, amalan untuk sebagai pendinding bagi engkau. Maknanya apa yang kita buat ni ada asasnya, bacaan-bacaan yang tertentu untuk jaga hasil daripada keimanan kita yang tulus dan ikhlas pada Allah. Allah tak sia-siakan. Sebab itu untuk guru pondok dahulu kalau kadang-kadang amalan dia tu amalan yang simple saja pun, bacaan dia perlu orang faham, membaca waktu-waktu sekali, maka menjadikan ayat tadi ataupun surah yang dia baca itu betul-betul menjadi. Sebab apa? Pegangan dalam diri dia tadi, iman dia kepada Allah cukup hebat. Dia baca satu ayat dan cukup memadai. Tak percaya betul diri tanya Darul Syifa. Darul Syifa itu guru Haruddin. Datuk Haruddin ni dia ajar anak murid Darul Syifa yang pergi belajar tentang halau jin, nak mengubati penyakit-penyakit, macam-macam zikir dia bagi, macam-macam ayat tak kena hafal. Ada yang sampai tak terhafal, dia orang cakap ustaz, banyak sangat-sangat. Tapi bila time dia pergi lipat, ustaz dia baca sependek, dia pun hak kami dia semua baca panjang. Tapi dia baca pendek. Kami tanya dia, kenapa tengok guru baca pendek? Dia kata
Sedangkan dia baca benda yang pendek saja. Ini yang kita katakan sebab iman dia, kepercayaan dia dan amalan dia tentang ayat itu menyebabkan apa yang dia jadi minta tadi itu dia hajatkan, Allah jadikan dan Allah berikan kepada dia. Ini kelebihan orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah nak tunjukkan kepada kita tentang sifat dan sikap kebergantungan kita kepada Allah, iaitu orang yang hidup bertuhan. Orang yang hidup bertuhan, yang memastikan Allah ada bersama-sama dengan kita di mana saja tempat kita berada. Ini sifat yang kedua yang ada pada diri Nabi SAW ketika mana sebelum dan ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang ada bersama-sama dengan Nabi bila mana mendengar perkabaran cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang kita kena buat, kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara yang berlaku. Sebab itu dalam bab kita katakan salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Hei manusia, kamu tahu ke tidak, aku dekat dengan kamu ini lebih dekat lagi daripada ni orang leher kamu. Orang leher kita duduk dengan kita ni, duduk bersama dengan kita dan dekat dah. Allah sebut, "Wa nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid." Kami lebih dekat lagi daripada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan yang perlu keperluan sifat kebersamaan kita dengan Allah pada setiap ketika yang berlaku. Maka dalam peristiwa ini Allah nak tunjukkan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, kuasa yang cukup hebat. Sebagaimana kita sebutkan tadi pada awalnya, kita katakan dalam bab perkara yang berlaku ini dinamakan sebagai ayat petanda-petanda kuasa Allah. Dan juga kuasa-kuasa ini diturunkan kepada manusia. Dan manusia yang diturunkan kuasa ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan nama kuasa ini kita panggil sebagai mukjizat. Sebab itu kalau diturunkan kuasa ini kepada Nabi ataupun kepada Rasul, kita panggil mukjizat. Kalau diturunkan kuasa ini kepada wali-wali Allah, dinamakan karamah. Karena manusia tak boleh buat, tapi Allah jadikan manusia boleh buat. Manusia asalnya tak mampu, tapi Allah jadikan manusia itu mampu dengan kuasa Allah. Dan benda kalau berlaku pada Nabi, kita namakan mukjizat. Diturunkan kepada wali, dinamakan sebagai karamah. Diturunkan kepada siapa? Kepada Ibrahim Azim, kita panggil sihir. Diturunkan kepada siapa lagi? Kepada ahli-ahli, kita katakan orang-orang tidak mata ni, sihir. Ataupun kita panggil satu nama yang lain, istidraj. Apa dia istidraj ni? Istidraj ni Allah jadikan kuasa-kuasa yang tertentu kepada manusia. Tujuan yang untuk apa? Tujuannya supaya nak tengok betapa sesat ataupun Allah nak biarkan jadi sesat selama-lamanya. Dan nak jadikan pula bagi mereka ni pengikut-pengikut yang disesatkan oleh orang yang sesat tadi, dengan cara diberikan kuasa. Lepas tu hari ni kita tak pelik, ada orang pergi berubat, saya kena penyakit, kena kayak dahulu. Orang kata, "Ustaz, bahaya ni kayak Ustaz ni, kalau dia bersambung kat pinggang nanti boleh mati." Kalau kayak ni bersambung kat pinggang boleh mati. Orang panggil kayak ular atau kayak apa, saya tak tahu. Lepas tu saya tanya, "Apa? Macam mana kalau dah mati?" Itulah nak kena berubat Ustaz. Saya tanya, "Berubat kat mana?" Dia kata, "Ustaz, pergi dekat Nakirah sana ada satu kuih dulu." So Sami itu tu mujarab sangat-sangat dia berubat apa namanya kayak ni, dia bubur abu apa orang kata dia bagi balik sapu, dia kata boleh hilang kayak. Saya kata tak apalah, terima kasih. Dia ada orang tak percaya macam tu. Dan ditakdirkan Allah memang mungkin barangkali dia boleh berubat, dia boleh mengubati penyakit-penyakit orang yang kena macam tu. Apa dia kata itu kita panggil istidraj. Allah sengaja berikan kepada orang-orang yang tertentu. Tujuan untuk nak sesatkan manusia. Bomoh siap. Orang nak kita pergi cari bomoh siap. Menjadi tuan-tuan, dia buat menjadi. Bomoh siap bukan tak menjadi. Pernah kawan saya ni buat bisnes. Bisnes apa? Bisnes kereta sewa. Buat bisnes kereta sewa, 4 biji kereta ada satu malam tu terbakar habis. Jadi dia duduk sampah ni, ada orang buat deki, buat kianat dekat dia. Ajak saya pergi siap. Dia kata, waktu tu saya bawa balik belajar. Dia kata, "Kau ada pasport?" Dia mulai ikut aku. Dia kata, "Teman, aku tak ada geng nanti." Dia pun ikut, dia budak bujang. Nanti ikut dia pergi ke petani. Duduk bermalam semalam kat petani, bawa pula pergi ke Yala. Tok Bomoh tu duduk kat Yala. Tok Bomoh siap. Pergi kat Yala ni, Tok Bomoh ni muda lagi, umur sekitar 15 tahun. Dia dapat ilham daripada mimpi. Dia dapat ilham dari mimpi. Dia buat. Tok Bomoh ni waktu buat baju pun tak pakai keplekat je. Sebelum buat kena isap rokok dulu.
Seolah semua dah selesai, ambil satu talam tu letak kat depan dia. Dia pun letak tangan dia dalam talam. Okey, macam cerita piramidi pun. Dia tepuk, pompak, dia cakap bahasa siap. Kemudian ada tukang terjemah seorang. Tukang terjemah ni pun dia kata, letak duit. Kita pun letak duit. Maaf, letak duit itu. Dia pun tepuk lagi apa dia pergi betul dia kata. Okey, kemudian dia kata kedai tepi jalan, betul. Kedai tepi jalan, terjemah pula bahasa siap. Kalau betul tadi, kedai jemur tepi jalan, betul. Betul. Okey. Belakang kedai ada sungai, betul. Okey, belakang kedai ada sungai. Betul, dia kata belakang kedai ada sungai. Okey. Kemudian dia menurut lagi mumpang. Kalau tu kata tambah pergi. Buah pula dia pula. Okey ni. Okey, dia betul. Dia kata depan kedai, depan jalan tu ada satu kedai makan, betul. Betul. Okey. Kedai makan tu, depan kedai makan tu ada pokok manggis, betul. Betul. Okey. Nombor lagi tambah duit lagi pula. Tambah duit lagi. Dia kata ni, tuan kedai ni kianat kat kau. Dia dengki kat kau, dia berubah. Dia yang bakar. Ini yang kita katakan iblis ni. Kita boleh maknanya seolah dia tunjukkan benda tadi tu seolah macam nampak kat depan mata dia. Kita pun percaya. Ini istidraj. Istidraj yang Allah jadikan. Tujuan nak sesatkan kita supaya kita percaya kepada benda-benda tu yang menyebabkan manusia boleh bergaduh. Ada yang ketiga kita panggil karamah. Bagaimana kita sebut karamah ini mulia hanya pada orang-orang yang mulia saja. Kuasa-kuasa ni. Contoh macam Tok Kupaluk. Ada seorang Tok Guru daripada Terengganu dikatakan dia Tok Guru pada Tok Kenali. Tok Kenali pun orang dah hebat. Tok Kupaluk sudah pasti orang yang cukup hebat juga. Baik, apa Tok Kupaluk ni? Tok Kupaluk ni buat satu hari dia cakap kat dalam muridnya, semua tempat yang ada air ada ikan. Semua tempat yang ada air ni ada ikan. Seorang anak murid jadi yang anak murid nakal lagi. Dia kata, Tok Guru dia kata tu dalam buah kelapa ada air, rasa tak ada ikan? Tidak. Tu dalam buah kelapa ada air, kenapa tak ada ikan? Apa kata Tok Kupaluk? Dia kata kau pergi ambil buah kelapa pula. Ambil buah kelapa sebiji, buah kelapa tu tengok ada ikan kat dalam buah kelapa. Tak cakap apa. Ini kita katakan karamah ni. Karamah yang ada pada wali-wali. Ada beberapa di Syria ceritanya Allah Ta'ala alam. Orang cerita kat saya lah abang-abang sini yang kita buat. Ada lagi Tok Guru syekh yang hebat yang sampai ke peringkat wali. Kadang tangan dia berdikir tiba dia genggam. Bila dia genggam dia pun buka tangan dia. Ada buah kurma, dia pun bagi kat kita sebiji, dia pun makan sebiji. Allah Ta'ala alam daripada mana datang dia dikatakan karamah. Barangkali Allah Ta'ala alam kita pun tak tahu. Tapi itu kita panggil karamah yang Allah berikan hanya kepada wali-wali Allah, orang yang mulia, orang yang hampir sangat-sangat dengan Allah. Allah berikan benda yang dinamakan karamah. Ada juga benda yang kita namakan i'anah, bantuan yang Allah berikan. Contoh ketika mana peperangan Badar, Allah turunkan para malaikat, seakan-akan malaikat ini tentera yang menentang orang-orang kafir, sehingga orang kafir kalau dalam peperangan tadi dengan jumlah bilangan orang Islam yang terlalu sedikit, kita namakan i'anah. Seorang bayi kecil dicampurkan dalam peti, tiba-tiba tak mati, lemah masuk dalam sungai, tiba-tiba tak mati, boleh hidup. Ataupun rumah yang terbakar, budak tadi itu tak meninggal, kita panggil yang anak bantuan yang Allah datang, bantu manusia tadi supaya tak berlaku sesuatu apa-apa kepada mereka, kepada mereka. Maka benda ini dinamakan yang anak. Maka benda ini dipanggil amrul khariqun lil adat, benda yang berlawanan dengan adat. Manusia tak mampu buat, tapi yang buatnya Allah. Apa tujuan Allah tunjuk? Bukan nak semua puji manusia. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan untuk kita puji Nabi, hebatnya Nabi boleh terbang dengan cepat. Tidak, untuk kita puja Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita angkat pujian ini kepada Allah. Dan Allah mulakan ayat ini dengan istilah Subhanalladzi, Maha Suci Aku yang telah menjalankan. Ini tujuan puja kenapa dimulakan ayat ini dengan kalimah Subhanallah. Ada peristiwa ini, peristiwa yang datang daripada perkara yang dinamakan sebagai mukjizat. Ini hebat. Berlaku 3 tahun lepas. 3 tahun sudah berlaku di Kedah, ataupun 4-5 tahun sudah, saya tak ingat asal-asal lebih kurang gitulah. Berlaku di Kedah iaitu peristiwa ni kain sejadah bertenggek macam bentuk orang sedang solat kat dalam surau. Kain sejadah duduk macam orang tengah solat. Akhir sekali sampai tu imam pun tak berani solat, kunci semua surau. Tak bagi orang masuk, jangan masuk. Dia kata surau ni kain sejadah tengah solat. Okey, baik. Tak cukup mengaku, pergi panggil TV3 datang, panggil media datang ambil gambar. TV3 datang, kameraman datang ambil gambar. Semua orang kampung pun dah penuh kat luar surau ni. Buka tingkap sikit je, tengok tingkap laku ada, tengok kat dalam dia dah mengenduk tengok kat atas. Seorang wartawan TV3 datang, semua orang makcik daripada Pendang. TV2 ni berlaku kat Pendang.
Apa pandangan makcik? Tengok sejadah sedang bersolat. Itulah makcik dia kata dalam slide kata pada. Itulah makcik pun tak sangka. Tak sangka tangan-tangan Allah nak tunjuk kat kita. Barangkali mungkin sebab kita ni tak main ke surau ni, dah kali dia kata ni sejadah pula dia tentang solat. Dan manusia tak mau solat. Komen makcik tadi tu. Kita tengok sejadah. Dia orang datang tanya saya, apa pandangan ustaz? Sejadah boleh solat ni. Apa pandangan ustaz? Aku tanya dia balik, kamu rasa pelik tak? Pelik lah ustaz, sejadah solat. Saya kata kamu tengok ke sejadah tu solat? Dia pun diam. Sejadah tu solat? Dia kata macam solat. Dia dah macam mana solat? Kedudukan dia, bentuk dia. Saya kata kedudukan dia saja, bentuk dia macam orang solat. Sejadah tu solat, bergerak macam orang solat? Tak. Ajaib juga. Ajaib juga ustaz. Saya kata tak, bukan ajaib. Pertama sekali kita tengok ta'rif ajaib di sisi akidah. Dalam ilmu akidah, ajaib ini dinamakan amrun khariqun lil 'adah, benda yang berlawanan dengan adat. Itu adalah benda ajaib. Syarat ajaib mesti berlawanan dengan adat. Maknanya adat akal manusia ni manusia tak boleh buat. Logiknya manusia tak boleh buat, tapi benda tu boleh berlaku. Benda tu adalah ajaib. Ajaib. Ajaib ni iaitu kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu maksudnya hairan. Pelik. Bagaimana benda tadi itu boleh berlaku? Contoh kita katakan ada orang datang berjalan ke surau ni, datang ke surau berjalan kaki, tiba-tiba ada orang datang berjalan juga tapi dia berjalan dengan hidung. Pelik. Datang ke surau ni berjalan dengan hidung, kaki ke atas, kepala ke bawah, lompat pak kepala ke bawah ni sampai ke surau. Ataupun orang solat kaki ke bawah, dia solat kaki ke atas. Ataupun dia solat sambil terbang contohnya. Ini pelik. Ini benda ni kita panggil ajaib, mana manusia tak boleh buat, dan pada akal manusia pun memang tak sampai untuk kita fikirkan benda yang macam tu. Ini baru pelik. Saya kata dia tak pelik. Saya kata tak, kita pun cakap tak pelik. Pelik kalau tergantung di awang-awangan, itu pelik. Pelik kalau tergantung di awang-awangan tanpa tiang yang pegang dia ataupun tanpa tali yang kat, itu baru nama pelik. Kalau bertengik macam mana yang kita tengok tu, itu tak pelik. Sebab apa? Makcik mak kerja buat gubahan tu. Hak gubahan orang pergi tunang gubahan sebagainya, bukan sekadar bertengik. Kata kebaik pun boleh buat dengan sejadah. Tanya isteri kita, makcik, mak kita yang lain tu. Bayangkan tengok kain tuala tu yang panjang tu, dah lipat kain tuala jadi katil. Lipat kain tuala jadi bunga ros. Dan lipat kain tuala jadi pelutang sangga. Apa boleh buat? Saya pernah jumpa. Kain tuala tu dah lipat jadi pelutang sangga. Sekadar nak buat kain sejadah bertengik macam orang sedang solat, tak ada masalah sikit pun senang dalam solat. Sebab tu kita kata tak pelik pun, bukan satu benda yang pelik. Saya kata kenapa kita suka tengok benda-benda yang pelik macam tu? Ini peliknya manusia ni. Dia suka cari benda yang macam tu. Saya pergi umrah, ada saya cerita kat sini, orang pergi semua, orang nak pergi melihat Kaabah, nak pergi solat kat dalam Masjidil Haram, nak dapat kelebihan. Ada orang yang pergi ke sana, dia cari benda yang pelik. Apa dia yang pergi tadi? Pergi cari masjid jin. Kat masjid jin pula dia pergi solatnya. Ada yang pelik lagi pula, apa yang dia buat? Pergi kat sana cari apa? Pergi dekat Jabal Rahmah, pergi ukir nama dia dengan isteri dia, pergi tulis dia dengan isteri dia. Dekat Jabal Rahmah ni, nak bagi Allah tahukan hati tak cerai sampai bila-bila. Saya kata ya Allah, nah, ini sifat dan sikap manusia bukankan kepada benda-benda yang pelik. Saya kata kenapa kita tak lihat pada kepelikan yang Allah jadikan. Allah sebut banyak dalam Al-Quran. Apa Allah kata? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ni manusia, kenapa kamu tak melihat kepada bagaimana kami menjadikan unta? Pelik Allah jadikan unta, kenapa tak lihat pada kepelikan itu? Tengok dan kaji. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Tengoklah kat langit yang kami jadikan, langit yang berdiri ke atas kita ni, tanpa ada tiang pun yang dekat dia, tanpa ada tali pun, tak nampak tali, tak nampak tiang, tapi bagaimana langit dengan kukuhnya boleh berada ke atas kita, tak jatuh sikit pun. Kalau kita tengok kat dunia ni, buatan manusia ni, masjid, bumbung masjid untuk, bumbung stadium pun untuk, tapi langit tak tahu untuk. Mana yang buatnya adalah yang maha agung, yang maha hebat, yang maha berkuasa. Tapi kenapa kita tak lihat benda-benda yang macam tu? Allah sebut dalam Al-Quran. Kita orang Melayu ni tak kaji, tapi orang-orang bukan Islam, dia suka kaji kepelikan. Dia suka buat benda yang pelik dan dia suka kaji benda yang pelik. Antaranya dalam Al-Quran ada satu ayat, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah kamu dengan perempuan sama ada seorang ataupun dua orang, tiga orang ataupun empat orang. Nak kahwin
Islam ni, orang barat ni dia rasa pelik. Kenapa? Apa kelebihan kahwin ramai? Dia buat kajian. Akhir sekali kajian satu penemuan yang cukup hebat. Apa penemuan? Penemuan orang yang berkahwin, terutama seorang suami, bila dia peluk isteri dia, maka dia akan dapat satu tenaga energi yang hebat, satu tenaga charge positif, negatif tu dia akan dapat satu tenaga pada suami tadi. Maka dia kata kalau kahwin seorang dapat tenaga macam tu, bagaimana kalau kahwin 4 orang lagi-lagi dah dapat tenaga? Dia ambil kat itu. Ini boleh point ni. Ada pada point. Orang ni boleh jadi point. Nak dapatkan tenaga pasal benda tak Fatihah gitu. Nak dapatkan tenaga lebih kahwin ramai. Tapi memang betul. Orang yang katalah saya menjumpa ramai orang-orang yang kahwin ramai ni, Allah beri kesihatan kat orang. Dan juga orang yang anak ramai, Allah berikan kesihatan. Cuba cari tengok orang-orang yang anak ramai. Ada beberapa orang anak murid tua, anak murid tua saya. Ada yang anak saya pernah jumpa anak 13 orang. Mak ni, anak ni dah ada anak, bakal ada anak yang nak kahwin pun ada. Tapi nenek dari yang umur 70 lebih masih sihat elok lagi pada umur 70 lebih. Anak ramai 13 orang. Biasa orang anak ramai Allah berikan kesihatan. Sama juga orang ramai pun Allah berikan kesihatan. Anak bila dikaji punya dia ada cas. Dia ada cas di antara positif dan negatif dan sebagainya. Itu dia orang kaji. Saintis kaji dia orang jumpa. Apa lagi yang dia orang jumpa? Dia orang jumpa dalam Al-Quran sebut satu ayat. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'uqatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu sikit pun nak bagikan satu contoh kepada manusia, walaupun contoh itu satu contoh yang cukup kecil. Contoh yang kecil. Okey, baik. Dan apa iaitu walaupun seekor nyamuk betina, dan apa yang ada di atas nyamuk betina. Kita baca Al-Quran, kita tak pernah rasakan apa-apa pun, sebab kita tak anggap pun Al-Quran sebagai satu kitab mukjizat, hanya sekadar kitab bacaan saja yang kita anggap. Padahal ini yang berlaku hakikat Islam. Tapi orang barat dia suka kaji apa yang Al-Quran sebut. Sebab dia tengok dalam Injil tak ada benda-benda yang pelik. Bila dia kaji kepelekan dalam kisah Injil, dia menemukan kecacatan, bukan menemukan kebenaran. Bila dia kaji dalam Al-Quran, dia nampak benda yang pelik, tapi bila dia kaji, dia jumpa kebenaran. Ini yang menjadikan mereka gali dan mencari kehebatan kebenaran yang ada kat dalam Al-Quran. Pada ayat tadi apa dia buat? Kenapa Allah sebut tentang nyamuk betina dan apa yang ada di atas nyamuk betina? Ambil 2 ekor nyamuk betina, letak kiri dan kanan. Ambil teropong nyamuk jantan. Tengok nyamuk jantan tak ada apa-apa yang pelik. Tengok pada nyamuk betina dan apa yang ada di atas nyamuk betina. Tengok betul sebagaimana Al-Quran sebut, di atas nyamuk betina itu ada satu benda yang lain, satu makhluk yang lain yang bertengek ke atas nyamuk betina. Apa dia benda tadi itu? Satu virus. Dan bila dikaji, rupanya virus penyakit yang kena kepada manusia ini bukan dibawa oleh nyamuk jantan, tetapi dibawa oleh nyamuk betina sahaja. Allah sebut dalam Al-Quran. Tengok bagaimana kebenaran yang datang daripada Al-Quran tadi. Cukup hebat. Ini yang kita katakan kalau kita kaji, Masya Allah, Al-Quran kitabnya kita katakan yang dia bercakap pada benda yang ribuan tahun akan datang, bukan pada zaman yang lepas. Bahkan dia bercakap juga pada benda-benda yang akan datang. Bahkan kehebatan dari sudut Al-Quran itu sendiri, mukjizat yang ada pada Al-Quran pernah dibuat. Saya tak pasti saya pernah sebut kat sini ataupun tidak. Ambil 2 gelas air, satu air belah kanan, satu lagi letak belah kiri. Air yang belah kanan ni dibacakan ayat-ayat Al-Quran, disebut nama-nama Allah, dizikir dan sebagainya. Air yang sebelah kiri pula disebut dah Allah, dah anak, apa lagi, Allah, apa lagi, musibah, ni semua benda-benda perkataan pelik-pelik semua disebut. Saya jumpa dengan seorang orang Tengkera. Dia cerita, dia kata tak tahu perkataan lahabau yang orang Melaka sebut, lahanat yang orang Melaka sebut. Dia kata bukan percakapan makian, bukan tujuan untuk maki, tapi asalnya perkataan yang baik. Lahabau tu, dia kata apa maksudnya lahabau? Dia kata lahabau tu asalnya bahasa Arab. Lahabau tu asal bahasa Arab, lahanat pun asal bahasa Arab. Lahabau ni dalam bahasa Arab apa maksudnya? Lahabau ni asalnya adalah lamqabah. Orang Arab di Tengkera ni ramai puak-puak Sayyid ni, puak-puak Habib datang daripada negara-negara Arab, datang mereka duduk kat masjid Tengkera ramai zaman dahulu. Maka bila dia jumpa dengan orang-orang tempatan ataupun geng-geng dia orang ni, dia dah bercampur dengan apa-apanya, dah bercampur bahasa Arab dan bahasa Melayu. Jumpa geng dia apa, dia kata la khabar engkau. La khabar engkau ni maknanya apa khabar engkau. Orang Melaka tak sebut huruf A, tu yang tadi la khabar engkau. Asalnya la khabar jadi la khabar engkau.
Orang yang dengar pula apa dia kata? Arab juga dia pun lahanat engkau. Engkau pula macam mana? Lahanat tu la anta. La anta engkau. La anta engkau. Akhir sekali dia buang a yang kat hujung tinggal t saja tu yang jadi lahanat engkau tu. La haraf lahanat asalnya la haraf. La haraf dengan la anta. Cerita je lah. Bukan bahasa makian, tapi kita jadi bahasa makian. Baik, air yang sebelah kiri ni dimaki, dicerca, disebut perkataan-perkataan yang tak elok. Dan kemudian apa mereka buat? Ambil kajian, ambil mikroskop, cuba terhubung, tengok kat dalam air yang dibacakan Al-Quran tadi, molekul yang cukup cantik, seakan-akan mutiara yang bersinar kat dalam air yang dibacakan Al-Quran. Tengok pula air yang dimaki, disumpah sekarang, apa berlaku? Air tadi gambaran molekul-molekul yang cukup nampak benda-benda yang pelik-pelik, bahkan tak cantik langsung. Ini yang kita katakan perkataan yang baik. Untungnya iaitu sebutan-sebutan dan makna itu kesan. Bahkan Al-Quran tadi memberi kesan pada air. Sebab itu yang diminta kita baca ni, jambi air disebut bismillah dan sebagainya waktu nak makan, mana ada kesan keberkatan pada benda yang kita makan tadi. Kesan pada makanan, bukan pada kesan setakat tubuh badan kita, bahkan pada makanan juga ada kesan. Maka ni semua datang daripada Al-Quran dan nak tunjukkan kepada kita satu benda yang cukup hebat. Beberapa hari lepas saya ceramah, saya tak ingat kat mana, kat Tampil ke kat mana. Cerita Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, Allah turunkan kepada Nabi Musa mukjizat. Apa mukjizat Nabi Musa? Allah tak turunkan Al-Quran, tapi Allah turunkan kepada Nabi Musa AS mukjizat yang pertama, tangan dia yang bersinar, warna putih, bersinar, bercahaya. Mukjizat yang kedua diturunkan kepada Nabi Musa AS, tongkat dia. Tongkat dia yang bertukar jadi bulat ketika mana peristiwa lawan ahli sihir Firaun. Mukjizat yang ketiga yang ada pada Nabi Musa AS, iaitu dia letakkan tongkat dia pada air, pada laut, tiba-tiba laut itu boleh terbelah. Ini antara mukjizat yang Allah berikan kepada Musa AS. Apa sebab? Kerana pada zaman tersebut banyaknya tokoh-tokoh sihir. Maka lawan sihir dengan kuasa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, walaupun pada satu skop nampak seakan-akan sihir, tapi itu adalah kuasa Allah SWT. Bagi Nabi kita Muhammad SAW, apa mukjizat yang Allah berikan? Mukjizatnya adalah Al-Quran. Dan hebatnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW sehingga digambarkan famu hatta allazi kafar. Senyap terdiam orang-orang Arab tak mampu nak lawan hujah Nabi. Zaman Nabi zaman hujah berlawan dengan hujah, tapi mereka tak mampu lawan Nabi kerana Nabi bercakap dengan Al-Quran. Bahkan benda yang Nabi cakap, Nabi sandarkan pada Allah. Sebagaimana waktu permulaan saya sebut dalam mukadimah, mula-mula saya sebut, lepas saya bagi salam tadi, lepas kita baca Fatihah, saya sebut satu benda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Maksudnya benda yang kita sebutkan itu bukan saja saya sebut, datang daripada Nabi SAW. Bila berlakunya cerita ini, ketika mana puak-puak musyrikin datang cuba nak bercakap dengan Nabi, bermuzakarah dengan Nabi, nak berdebat dengan Nabi, mereka tak boleh debat. Kerana bila mereka debat, Nabi keluarkan ayat Al-Quran, mereka terdiam, tak mampu nak jawab. Akhir sekali terdengar ada seorang tokoh sihir, bapa sihir yang ada kat Mekah waktu tersebut, dia pergi jumpa geng-geng kafir Quraisy. Apa dia kata? Dia kata macam mana kamu, dia kata tak boleh lawan dengan Muhammad. Orang kata tak, dia punya sihir hebat. Dia punya sihir cukup hebat. Kata Tok Pomok ni pula, dia kata tak ada masalah, aku bawa keropong, bawa buah kelapa atau biji, ikat terbang, aku pergi lawan dengan dia. Hebat lagi sihir aku. Contohnya, aku bomok BBIP. Contohnya bomok BBIP ni nak lawan dengan mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Datang dia, apa dia kata? Muhammad, wahai Muhammad, aku dengar cerita kau punya sihir hebat sangat-sangat. Boleh tak kau tunjukkan sihir kau pada aku? Ataupun dia kata kau bacalah jampi mentera yang kau bacakan kepada orang-orang yang lain sehingga mereka ikut kamu semua. Maka kau tolong bacakan kepada aku jampi mentera tadi. Kau tengok adakah aku tertarik kepada kau ataupun tidak dengan sihir kau tadi. Apa Nabi SAW baca? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Sesungguhnya segala puji dan puja bagi Allah. Kami puji Tuhan kami dan kami mohon pertolongan daripada Tuhan kami, dan kami minta berlindung daripada kejahatan yang datang daripada kami dan juga dosa-dosa yang kami lakukan. Siapa yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, dia tidak akan sesat. Dan siapa yang sesat, maka dia tak dapat cari hidayah melainkan Allah yang boleh berikan hidayah kepada dia. Bila Nabi sebutkan perkataan ini, apa dia kata? Ini bukan main-main. Dia kata ini betul-betul. Dia kata Muhammad, cakap yang kau cakap ni tak pernah disebut oleh mana-mana ahli sihir. Dia kata aku tahu kau bukan ahli sihir. Benda yang kau cakap itu melainkan kebenaran saja. Hari ini aku bersaksikan yang tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan engkau adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hanya dengan cakap perkataan saja menyebabkan semua untuk ngomongkan. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau pernah dengar Walid bin Mughirah, salah seorang bapa Quraisy. Walid bin Mughirah ni antara salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat yang satu hari dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca surah Fussilat. Surah Fussilat ni saya dah ceritakan pada ceramah-ceramah yang dahulu kat sini, bagaimana seorang bukan Islam daripada MNU yang masuk Islam yang bernama Al-Qur'an. Setelah mana saya buka, saya ceritakan kepada dia tentang Islam secara basic, secara asas. Dan sekali saya tanya kepada dia, apa sebabnya Allah tertarik pada Islam? Dia kata dia tertarik sebab dengar azan. Azan yang menyebabkan dia tertarik, dan dia datang jumpa saya. Apa saya bagi dia dengar azan, dia diam saja. Dan sekali yang terakhir saya kata, Alfred, saya nak bagi awak dengar Al-Quran. Pernah dengar Al-Quran? Dia kata tak pernah lagi. Hari ini aku nak bagi engkau dengar Al-Quran. Saya buka surah Fussilat. Karena surah Fussilat ni ada seorang lelaki Arab yang paling cerdik di zaman Nabi SAW yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni masuk Islam disebabkan oleh kerana surah Fussilat yang dibacakan kepada dia. Maka kita nak ambil kelebihan yang ada pada surah Fussilat tadi. Saya buka Syekh Masyarif Rashid Al-Anfasi baca surah Fussilat dalam YouTube. Buka, saya bagi dia dengar dan ada terjemahan. Dia dengar surah Fussilat menangis. Al-Quran ni depan saya. Orang bukan Islam dengar surah Fussilat menangis. Kita dengar tak rasa apa-apa pun. Ini kita kata power Al-Quran. Kalau Allah nak bagi hidayah, orang yang takkan sesat dia boleh dapat hidayah. Hanya sekali saja dengar Al-Quran. Masuk Islam dia. Hari yang kedua dia datang jumpa saya, terus ucap kalimah syahadah. Cerita Walid bin Mughirah seakan-akan sama, tapi dia tak masuk Islam. Walid bin Mughirah ni dia dengar surah Fussilat yang Nabi baca. Kemudian dia pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya Abu Bakar As-Siddiq, "Hai Abu Bakar, aku mendengar bacaan yang dibacakan kepada aku oleh Muhammad. Dia bacakan kepada aku ayat sekian-sekian. Tanya Abu Bakar, kepada apa pandangan kau tentang apa yang kau dengar?" Dia kata menakjubkan. Cukup menakjubkan, dan aku rasakan benda yang dia cakapkan itu Masya Allah cukup hebat. Nah, yang bukan datang daripada diri dia, sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku percaya apa yang dia sebutkan. Apa? Kemudian bila mana dia balik pergi kepada kaum dia tanya, "Wahai Walid bin Mughirah, kami dengar kau sekarang ini baik dengan puak belah sana, lain macam buat nak tukar bendera ke?" Ada orang tanya Walid bin Mughirah, "Nampak macam nak tukar bendera aja Walid? Kalau kau rasa nak tukar, kau jangan risau. Kami yang boleh tangguh. Berikan kepada kau berapa banyak yang nak. Kau janganlah maju. Takkanlah sebab kahwin kau terganggu, kau dah nak keluar pasti. Contohnya macam itulah orang ini. Pergi sebutkan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah kata apa Walid kat orang Quraisy? Dia kata kalau lah, dia kata kau ni tak tahu kau. Kau cakap kau sedar ke tidak? Di antara aku dengan kamu semua, aku orang paling kaya kamu kau. Kau nak bagi aku jadi kaya lagi? Aku tak perlu kekayaan. Kapal dia kata Walid, kami yang kau tempat kau semacam saja dah berbaik-baik dengan geng sebelah sana. Apa kata Walid bin Mughirah? Ini orang yang berlakak sama. Dia kata aku pergi dengar saja. Alam Muhammad tu dia cakap semua sihir. Sihir yang boleh dipelajari. Bukan betul pun sihir. Waktu kat Abu Bakar dia kata benar, tapi dekat geng dia kata itu sihir. Maknanya orang ni dia tahu kebenaran itu kebenaran, tapi tak dapat hidayah. Sebagaimana orang barat hari ini yang mengakui kebenaran Al-Quran, tapi mereka tak dapat hidayah, mereka tak masuk Islam. Ini hebat Al-Quran. Maka kehebatan mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW yang paling hebat, nak dibandingkan dengan mana-mana makhluk yang lain, iaitu Al-Quran. Hebat. Kenapa hebatnya Al-Quran selain daripada bahasa mukjizat yang lain? Hebatnya kerana mukjizat itu kekal sampai ke hari ini, walaupun Tuhan punya mukjizat iaitu Nabi kita Muhammad SAW telah berwafat, tetapi mukjizat itu masih kekal sampai ke hari ini
kenapa kita tak tengok pada Al-Quran? Al-Quran tu sepelik-pelik benda kejadian yang Allah jadikan, sehebat-hebat kejadian yang Allah jadikan, dan sebenar-benar cerita yang terdapat pada dalam Al-Quran. Sehingga Nabi SAW menyebut, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar perkara adalah Al-Quran. Tak ada benda pun yang paling benar melainkan Al-Quran yang paling benar. Maka pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini diceritakan peristiwanya dalam surah, dan surah itu dinamakan sebagai surah Isra. Maka siapa yang tak mempercayai dalam bab perkara ini, maka sudah pasti dia ini kufur, murtad, terkeluar daripada agama. Baik, soalannya, kalau kita tanyakan pada seluruh umat Islam di seluruh dunia ini, percaya tak kamu pada peristiwa Isra dan Mi'raj? Dan saya jawapannya adalah percaya. Betul. Sebab apa kamu percaya? Pada Allah yang ciptakan, Allah yang jadikan. Maka sebagaimana juga kita percaya pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita, kenapa kita tak percaya pada ayat-ayat yang lain? Ayat-ayat yang lain, ayat-ayat berkaitan potong tangan, kenapa kamu tak percaya? Ayat-ayat berkaitan qisas, kenapa kamu tak percaya? Ayat-ayat berkaitan tentang hukuman zina, kenapa kamu tak percaya dan tak nak ambil, dan kamu tak jadikan sebagai lagu yang kamu buat, dia tak tahu. Hari ini orang tu bincangkan Isra dan Mi'raj, dia tak tahu. Kenapa kamu tak percaya benda yang sama yang diceritakan berkaitan ayat-ayat hukum ini tidak dijadikan sebagai ucapan-ucapan pada setiap tahun, dijadikan sebagai upacara tahunan, sambutan undang-undang Islam ke, ataupun seminar undang-undang Islam ke, ataupun apa-apa yang boleh kita buat untuk kita perkenalkan isi-isi Al-Quran, bukan hanya sekadar satu ayat yang disebut dalam Al-Quran cerita tentang Isra dan Mi'raj yang menceritakan tentang kuasa Allah. Maka yang lain juga adalah kuasa Allah yang menceritakan, dan sudah pasti kebenaran Al-Quran bukan pada satu ayat ini, bahkan keseluruhan Al-Quran itu, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah? La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran ni kalau kamu nak cari kecacatannya, sekali kamu tak jumpa cari kecacatan kiri, kanan, atas, bawah, tak ada pun kecacatan. Karena ya'ti min ladun hakimin hamid, kerana datang Al-Quran ini daripada Hakim yang maha bijaksana, Hamid yang maha terpuji. Ini Al-Quran. Sebab itu kita kata kita percaya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana juga kita percaya pada semua cerita-cerita yang terdapat kat dalam Al-Quran. Itu poin yang ketiga yang kita nak sampaikan. Baik, poin yang keempat yang kita nak sampaikan, iaitu dalam bab perkara Allah uji manusia. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita tengok sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, berlakunya ujian kepada Nabi SAW. Dan tidak ada apa-apa pun nikmat yang Allah berikan melainkan Allah berikan dahulu dalam bentuk iaitu disusahkan mereka. Dan kesusahan, apa tujuan kesusahan? Allah turunkan musibah kepada manusia. Ni hari ini kita macam-macam musibah yang Allah terima ni. Musibah dalam bab sebagaimana Allah sebut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, manusia, kami uji kamu lapar, kemudian kematian, kemudian kemiskinan, buah-buahan yang tidak ada, dan berbagai ujian-ujian yang lain. Apa tujuan Allah uji? Digambarkan di dalam satu surah. Surah ini dinamakan surah Al-Ankabut, di antara surah yang agak pelik berbanding surah yang lain. Kebiasaan dalam Al-Quran ini bila digunakan huruf muqatta'ah. Apa dia huruf muqatta'ah? Yasin, ini kita panggil huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim, ini huruf muqatta'ah. Kaf, Ya, Ain, Shad, ini huruf muqatta'ah. Selepas daripada huruf muqatta'ah ini, semuanya menceritakan tentang Al-Quran. Pada setiap dalam Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, selepas daripada itu diceritakan tentang Al-Quran. Contoh surah Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Cerita tentang Al-Quran. Kaf, Ya, Ain, Shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kami telah menyebut cerita dalam Al-Quran ini tentang Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Apa dia lagi? Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf dan juga Quran yang Majid yang kami turunkan ini. Semua contoh Al-Quran. Tapi pada surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, tiba-tiba diceritakan tentang benda yang lain. Sebab itu nak tunjukkan fokus benda ini, benda yang cukup penting. Apa maksud? Alif Lam Mim,
Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia, jangan kamu menyangka yang kamu dah pun beriman sedangkan kamu belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Diuji umat-umat yang terdahulu daripada kamu, dan daripada ujian itu kami mengenali di antara kamu siapakah orang yang benar dan siapa orang yang dusta. Allah uji kita untuk Allah tahu siapa orang yang benar di antara kita, siapa orang yang dusta. Dia tak iman pun tapi dia cakap dia iman. Maka orang yang paling hebat ujian adalah Rasul, kata Nabi. Yang paling hebat ujian adalah Rasul. Sebab itu Allah sebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada rasul-rasul. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelaran kepada 5 ini, yaitu ulul azmi minar rasul. Sabar sebagaimana sabar mereka. Karena ujian paling hebat diturunkan pada nabi-nabi. Kemudian orang yang terhebat semuanya diuji dengan paling hebat sekali. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji Nabi dengan benda yang paling hebat. Apa diuji Nabi? Iaitu sebelum berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi telah berlaku 1 tahun yang dinamakan Amul Hazni, tahun sukacita. Isteri Nabi meninggal, yang menjadi tulang belakang kepada Nabi, Siti Khadijah radhiyallahu anha, adalah banker Arab pada waktu tersebut. Dia di banker orang kaya, dan dialah yang sponsor setiap pergerakan dakwah Nabi. Maka mereka juga takut kepada Nabi kerana di belakang Nabi ada orang kaya seorang, iaitu Siti Khadijah. Yang kedua, selepas mana kemangkatan Siti Khadijah, berlaku pula kemangkatan Abu Talib, juga menjadi tulang belakang kepada Nabi. Mereka tak berani nak lakukan apa-apa kerana Abu Talib orang kuat daripada buah Quraisy pada waktu tersebut. Bila kematian 2 orang ini berlaku, Nabi jadi sedih. Nabi juga manusia yang biasa, Nabi sedih. Dan waktu yang sama juga berlaku satu peristiwa kepungan ekonomi, sekatan ekonomi ke atas umat Islam yang berada di Mekah, sehingga menyebabkan Nabi mengatakan aku perlu mencari takwa yang baru kerana dakwah mesti diteruskan. Nabi pergi ke Taif dengan harapan dapat pengikut yang baru, tapi apa yang berlaku? Nabi tak dapat pengikut. Apa yang Nabi dapat makian, cercaan dan batu yang dilontarkan kepada Nabi, sampai Nabi lupa berjawab. Adakah lepas daripada itu Nabi terus mencinta? Nabi tunjukkan cara kepada kita, bagi sesiapa yang Allah uji mereka, maka yang pertama sekali dia kena buat jaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubungan. Macam mana cara nak jaga hubungan? Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitu orang yang jaga hubungan, dia suka setiap masalah yang berlaku, dia akan kembali kepada Allah. Bagaimana Allah sebut, man ahabba Allah liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang sayang, suka sangat-sangat untuk bertemu aku dan kurun pada aku juga suka kepada orang-orang tadi. Maka Nabi tunjukkan cara bagi kita, sesiapa yang ditimpa masalah, apa yang nak dibuat? Pertama sekali angkat tangan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini macam-macam masalah Allah timpakan kepada kita. Anak-anak, ada berlaku satu tempat, ada seorang makcik umur 65 tahun datang tanya saya, dia kata, Ustaz, masalah ni, dia kata nak mengadu suami saya dah pencet lama dah Ustaz. Dia bukan suka pergi masjid, tak suka pergi masjid, dia suka duduk rumah. Saya kata tak apalah, duduk kat rumah boleh solat jemaah dengan makcik. Dia kata kalau jemaah solat jemaah tak apa Ustaz, solat pun dia akan waktu kadang-kadang tertinggal solat tengah malam sampai pukul 3 pagi. Dia menghadap komputer. Dia tanya dia buat kerja apa? Dia menghadap komputer Ustaz, dia main game. Umur 65 tahun kita main game. Katanya pula main game apa makcik? Dia main game Angry Bird. Main Angry Bird sampai pukul 3 pagi, umur 65 tahun lah. Saya kata tu memang kena gila dah tu cik. Tu memang gila betul. So, ada orang yang macam tu. Tanya saya apa nak buat? Saya kata ya lah, kalau budak-budak boleh kat kita buah tak kepala boleh jampi-jampi kat ni dah tua kan 65 dah. Apa nak buat? Saya kata minta lah kat Allah. Allah lah yang boleh gerakkan hati dia. Kita manusia ni tak terkuasa sikit pun. Minta Allah. Bangun tengah malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia buat? Dia kata insya-Allah nanti cuba tengok. Tak tahu apa yang berlaku pada dia. Tapi Nabi tunjukkan kat kita apa Nabi buat. Nabi mengadu. Nabi waktu tu Nabi dah stres sangat-sangat. Nabi dah sampai satu peringkat dah tak tahu nak buat apa. Dan Allah ajar, Nabi SAW ajar kepada kita, iaitu dalam bab
fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau kamu mohon padaku, ketahuilah aku dekat dengan kamu. Sehingga bagaimana ayat kita bacakan, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku dekat dengan kamu sebagaimana dekatnya orang leher kamu. Maka minta daripada Allah sebagaimana Nabi buat. Apa Nabi buat? Nabi angkat tangan dalam kubur Rabi'ah. Satu tempat Nabi duduk kat situ. Setelah Nabi keluar daripada Taif, Nabi angkat tangan dengan tinggi dan Nabi minta doa sehingga Zaid bin Harithah mengatakan, aku tak pernah tengok Nabi berdoa sebegitu rupa. Nabi angkat tangan tinggi melihat ke langit sehingga nampak setiap Nabi. Nabi doa dengan doa yang cukup maksud. Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Wahai Tuhanku, aku nak mengaku kepada Engkau betapa lemah sangat-sangat aku. Nabi SAW mengatakan diri dia lemah. Bila diri dia lemah, kat mana dia minta? Dia minta kepada Allah SWT. Minta ke Allah supaya Allah berikan, tunjukkan jalan kepada dia. Dengan doa inilah Allah berikan anugerah-anugerah, iaitu satu anugerah ke satu anugerah yang lain, sehingga Nabi dapat peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tengok, karena inna ma'al usri yusra, bersama kesusahan itu ada kesenangan yang Allah nak berikan kepada kita. Semalam ada seorang orang kaya minta sangat-sangat, Ustaz boleh tak beritahu malam bila Ustaz free? Saya kata minta maaf tiap-tiap malam saya mengajar. Dia kata boleh minta sangat-sangat Ustaz. Saya tengok dah dia sungguh-sungguh nak minta. Dia kata sebenarnya saya nak ajak jemput Ustaz untuk dinner. Ustaz sebut hotel mana Ustaz nak pergi. Dan dia jemput berapa bintang Ustaz, saya akan belanja Ustaz, tapi nak dinner dengan Ustaz. Perempuan pula tak janda. Tapi nak datuk lah, janda 60 lebih lah. Okay, baik. Dia kata insyaAllah bersama-sama dengan saya ada 2 orang datin dengan seorang antara orang kaya belakang di Kuala. Semua perempuan ni. Kata dia 5 orang perempuan. Dia jemput saya kata takkan jemput saya seorang. Tak apa Ustaz, bawa isteri Ustaz saya dengan anak. Dia kata tak apa, hari Ahad malam saya terpaksa cancel kuliah saya dekat Bukit Katil. Bukit Katil sana. Dah pergi dinner. Dan kali dia tanya nak mana kat mana kan? Dia kata saya ambil yang pertanyaan dia. Okey, tak apa. Dia ajak dia apa? Perlukan tempat Muara Sungai Riu. Kan bakal Muara Sungai Riu. Apa pergilah kat itu? Janji minggu depan kat pukul 9 boleh sampai. Sampai kat itu dia kata okey Ustaz, kami dah order semua, datang satu meja panjang penuh dengan makanan ni. Saya tengok saya tengah habis 6 orang, 7 orang makan, tapi makanan dah tu meja panjang penuh. Ikan bakar pun macam-macam jenis ikan bakar dengan ketam, dengan udang semua. Saya rasa kos dia tu mau siap-siap kat 1000 juga untuk makan 7 orang. Makan dok saja. Saya tengok-tengok, saya pun tanya apa namanya nanti apa untuk apa tujuan apa dia jemput saya makan malam ni. Dia kata tak apa Ustaz, makan dulu sekejap kita cerita. Makan sampai tak habis. Tak habis dan sekali kita pun sayang. Saya mesti boleh tak habis ni saya dah pukul balik sayang. Ikan bakar dengan ketam, dengan udang, dengan sosok goreng. Tak habis pula kita berjalan. Dia kata tak apa Ustaz. Ustaz kita boleh yang mahu Ustaz ni kita dah makan. Tak tahu jangan. Dia kata saya ambil yang dah ada. Dia nak duduk pada yang mahu. Kamu dah boleh. Lepas tu ada sedikit soal jawab ada tak? Syukir salah rumah tangga. Tapi antaranya masalah seorang yang nak belanja saya makan, dia ni masalah anak dia. Dia kata anak dia umur dekat 40, tak nak kahwin, tak nak kerja, tak nak mengaji, tapi rajin baca buku, rajin tolong dia kat rumah apa semua. Jadi minta apa dia nak buat. Itu antara masalah lah. Selain daripada masalah amat latin, dia ada masalah-masalah personal lah, macam-macam ni. Dia orang buat tu hanya kerana nak tanya masalah saja. Nak tanya masalah peribadi mereka. Dibuat dalam keadaan makan malam macam tu. Tak apalah, kita pun bagi tahu. Cuma yang makcik tadi ni cerita dia anak dia umur 40 tahun, tak nak kahwin pun tak nak, tak berkawan dengan orang, tapi cerdik, mengaji cerdik, tapi tak nak kawan. Kerja dia ada lagi baca buku, macam-macam jenis buku. Dia kata dalam bilik tu penuh bawa katil, tak katil penuh dengan buku. Dia kata tak apalah, ambil yang positif. Positifnya mungkin Allah jadikan anak datin ni tujuan dia untuk nak jaga datin. Datin lah ni pun dah jaga dah. Maknanya tak ada orang nak jaga. Mungkin Allah jadikan anak ni dia tak nak berkahwin dan sebagainya untuk dia jaga. Ambil yang positif kat itu. Itulah dia kata Ustaz, saya pun ambil dia sebut yang positif macam tu. Tapi kadang-kadang kalau fikir sakit kepala juga. Dia kata dia berfikir kalau bukannya dia berkahwin, dia tak balik dah tinggal datin orang, dia kata datin pun dah tak mau
kesimpulan itu. Kesimpulan yang tak lain yang tak bukan Allah jadikan semua ujian-ujian yang kita nak tengok kita nak bergantung ke Allah atau tidak. Maka bergantung ke Allah. Bagaimana Nabi SAW Nabi tunjukkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ada dekat ke Allah. Akhir sekali apa maka ni? First kali Allah berikan nikmat pertama, seorang lelaki masuk Islam. Dalam kebun tu, lepas Nabi minta doa, terus Allah utuskan seorang lelaki masuk Islam, orang yang bernama Adam. Punca masuk Islam, mana Nabi dijamu makan dengan buah tamat, buah anggur. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam mulut, tertarik dengan ucapan Bismillah, lelaki tadi masuk Islam. Kejadian yang kedua, Allah nak jadikan hati Nabi ringan dan Nabi rasa seronok, iaitu dengan cakap Nabi baca Al-Quran dalam tempat yang hari ini dijadikan masjid jin. Kat situlah Nabi bermalam dan Nabi solat. Waktu tengah malam tu Nabi solat 2 rakaat, Nabi baca surah Al-Alaq. Allah jadikan pada waktu tersebut Allah turun satu ayat mengkabarkan waktu Nabi baca Al-Quran ada datang segerombolan jin yang mana mereka dengar Nabi baca Al-Quran dan mereka masuk Islam. Ini kesenangan kedua Nabi Allah bagikan Nabi. Dan kesenangan yang ketiga, waktu Nabi dah sampai ke Masjidil Haram, pada malam itu Nabi dibawanya Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana disebut? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baik. Apa maksudnya?